Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Pada hari ini, saya ingin berkongsi satu topik yang agak menarik dalam ilmu faraid bagi anak perempuan. Jadi sebelum itu, apa itu ilmu faraid? Menurut Kamus Dewan, ilmu faraid ialah berkenaan dengan pembahagian harta pusaka. Dalam bahasa Arab, harta pusaka ini dipanggil al-tarikah yang bermaksud segala apa yang ditinggalkan oleh si mati. Menurut mazhab Hanafi, al-tarikah ialah segala harta dan hak-hak kebendaan yang menjadi milik si mati, termasuklah harta alih dan harta tak alih serta hutang-hutang yang belum dijelaskan oleh orang lain kepadanya. Ilmu ini amat penting untuk dipelajari oleh semua lapisan masyarakat yang beragama Islam supaya tidak berlakunya pertikaian dalam keluarga kelak. Sabda Rasulullah SAW, hendaklah kamu mempelajari ilmu faraid, maka sesungguhnya ilmu faraid adalah suruhan dari agama kamu, dan bahawasanya ilmu faraid adalah seperdua daripada ilmu dan yang akan mula-mula dicabut dari umatku. Sebelum saya menerangkan lebih mendalam tentang pembahagian harta untuk anak perempuan, mari kita lihat dulu beberapa perkara asas yang perlu diketahui umum. Sebelum harta pusaka ini diagihkan kepada ahli waris, terdapat beberapa hak berkaitan dengan harta pusaka yang perlu dilunaskan. Yang pertama, perbelanjaan pengurusan jenazah. Kedua, melangsaikan hutang si mati. Dan yang ketiga, pelaksanaan wasiat. Dan yang keempat, harta agihan kepada ahli waris. Seterusnya, mari kita lihat syarat pewarisan harta pusaka. Yang pertama, telah meninggal dunia pihak memenuhi harta sama ada secara hakiki, iaitu kematian sebenar, ataupun secara hukmi, iaitu kematian yang tidak dapat dibuktikan dengan nyata. Yang kedua, pewaris mestilah hidup ketika berlaku pemilikan harta. Seterusnya, yang ketiga, kita lihat pula sebab pewarisan harta pusaka. Yang pertama, sebab perkahwinan, iaitu pasangan suami isteri ini sah akadnya di sisi hukum syarak. Jika si isteri masih dalam talak raj'i, maka dia berhak untuk mendapatkan harta suaminya. Dan yang kedua, disebabkan keturunan, iaitu mereka yang mempunyai saham-saham tertentu di dalam Al-Quran seperti bapa, ibu, anak perempuan, cucu perempuan, adik-beradik dan sebagainya. Dan yang terakhir ialah golongan yang akan mengambil baki harta selepas bahagian saham tertentu selesai seperti anak lelaki, cucu lelaki dan ke bawah adik-beradik kandung sebapa dan sebagainya. Sedikit ilmu berkenaan harta pusaka. Berbalik pada topik asal kita, sebagaimana yang selalu diperdengarkan oleh masyarakat Islam kita bahawa pembahagian harta anak lelaki dan anak perempuan ini berbeza kerana mereka mempunyai pembahagian yang tertentu dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 11, Allah SWT telah menggariskan beberapa bahagian untuk anak perempuan. Jadi anak perempuan ini dikira waris fardu atau dipanggil waris utama yang turut mempunyai hak dalam mewarisi harta pusaka ayah atau ibu mereka. Dari segi perkiraannya dalam Al-Quran, anak perempuan ini mempunyai 3 bahagian, dan yang pertama ialah 1/2, dan yang kedua ialah 2/3, dan yang ketiga ialah baki asabah bil ghair. Jadi, apakah perbezaan antara ketiga-tiga bahagian ini? Kita lihat yang pertama. Jika si mati meninggalkan seorang anak perempuan, maka anak perempuan ini akan mengambil 1/2 bahagian daripada harta si mati. Contohnya, si mati meninggalkan seorang isteri, seorang anak perempuan dan bapa. Isteri akan mengambil bahagian 1/8, anak perempuan akan mengambil bahagian 1/2 dan bapa akan mengambil 1/6 tambah baki. Kita lihat pula bahagian yang kedua. Apabila si mati meninggalkan 2 atau lebih anak perempuan, maka mereka akan mendapat 2/3 daripada harta si mati. Contohnya, si mati meninggalkan seorang suami, seorang ibu dan 3 orang anak perempuan. Suami akan mengambil 1/4 daripada harta, ibu akan mengambil 1/6 daripada harta dan 3 anak perempuan akan mengambil 2/3. Dan bahagian yang terakhir ialah apabila si mati meninggalkan anak perempuan dan anak lelaki, tidak kira berapa jumlahnya, maka secara automatik
mereka akan mengambil baki secara asabah bil ghair, iaitu 2 bahagian diserahkan kepada anak lelaki dan 1 bahagian diserahkan kepada anak perempuan. Contohnya, isteri akan mengambil 1/8, bapa akan mengambil 1/6, anak lelaki dan anak perempuan masing-masing akan mengambil baki secara asabah bil ghair, iaitu 2:1. Jadi di sini pernah timbul beberapa isu berkenaan dengan kenapa bahagian lelaki lebih berbanding wanita, kenapa tak sama rata. Jadi, kita perlu berbalik semula dalam nas Al-Quran di mana Allah telah menjelaskan dengan begitu teliti keseluruhan hukum berkaitan faraid. Dalam surah An-Nisa misalnya, ayat 11, Allah SWT telah berfirman, Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithla hazil unsayain. Maksudnya apa? Allah telah mensyariatkan, yang ini mewajibkan kepadamu tentang pembahagian warisan untuk anak-anakmu, iaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian 2 anak perempuan. Ini bermaksud bahawa bahagian lelaki 2 kali ganda daripada bahagian perempuan kerana kewajipan lelaki lebih berat daripada perempuan. Secara rasionalnya, Al-Quran memberi bahagian yang lebih kepada lelaki adalah semata-mata kerana golongan lelaki ini dibebankan dengan pelbagai tanggungjawab, termasuklah menjadi ketua keluarga. Segala apa yang diterima oleh orang lelaki hendaklah dikongsi bersama dengan orang lelaki lain dan perempuan lain yang terdiri dari ibu, bapa, isteri, anak, adik-beradik dan lain-lain lagi. Tetapi wanita yang menerima faraid hanya untuk dirinya sahaja dan tidak wajib memberikan bahagiannya kepada orang lain termasuk suami. Jadi, sekian sahaja perkongsian daripada saya. Assalamualaikum.